KPM. Weh, kenapa macam ni? Bulan lepas macam ni, bulan ni macam ni. Macam mana? Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Alamak, ya. Kenapa, Sean? Cikgu, saya tengok bil elektrik saya. Bulan lepas RM80. Okey. Bulan ni RM130, cikgu. Wah. Banyaknya, Sean. Kan? Tak apa, Sean. Ya. Jangan risau. Ha. Kerana dalam tajuk lagi, sekejap lagi saya akan terangkan kenapa bil elektrik Sean tinggi dan saya akan terangkan juga bagaimana cara-cara untuk menjimatkan elektrik di rumah kita. Kepada mereka yang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aizuddin. Betul. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP macam saya dengan Cikgu. Jarak di antara kita memang lebih daripada 1 meter kan, Cikgu? Dan apa kata kita amalkan SOP, kita pakailah, gunalah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Mestilah jaga kebersihan sentiasa. Kalau boleh, kerap cuci tangan juga. Dan jom cikgu, sebab kita berada di jarak yang sesuai ataupun jarak Betul. lebih daripada 1 meter, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Jom cikgu. Silakan. Okey, baiklah. Okey. Apabila kita buka pelitup muka, kalau boleh jangan letak merata-rata atas meja, atas lantai, atas kursi, atas kepala. Jangan. Kita simpan di tempat yang sama. Contohnya kalau cikgu boleh simpan dalam poket ataupun di ni kita ada ruang khas di bawah meja kita ni. Okey, silakan Saya simpan cikgu. di ruangan saya, Sean. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Sekarang dalam nampak muka kita kan? Betul. Cikgu boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, Sean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, nama saya Muhammad Aizuddin bin Abdul Wahab. Saya mengajar di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Ya. Saya telah mengajar mata pelajaran sains ni, Sean. Sebenarnya lama sangat. Taklah lama, baru 9 tahun. Oh, okey. Tak lama tapi lamalah. Bolehlah. Okey, cikgu. Okey, dan pada hari ini pula kita bukan kita berdua saja kan, cikgu. Kita juga ada tetamu khas bersama kami yang ada dalam talian Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Itu dia. Hai semua. Hai semua. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda pasang mic dan kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Damia. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Damia Imanina binti Azian. Okey, terima kasih Damia. Ya. Dan seterusnya kita juga ada Ayon. Nazrin. Nazrin. Izrin. Izrin. Ya. Izrin. Maaf ya, salah nampak nama. Izrin, silakan Izrin. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Izrin bin Ibrahim. Okey, terima kasih Izrin. Kita juga ada Kita ada Ain Nadira. Ain Nadira. Ya, Nadira. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, nama saya Nur Ain Nadira binti Muhammad. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Aikil. A-A-Y. Firial Ashkil. Ashkil. Yeah. Okey, sorry nampak salah nampak sebab skrin. Okey, Ashkil silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Firial Ashkil bin Muhammad Zarawi. Terima kasih. Dan seterusnya saya rasa kita ada lagi 2 ya. Betul. Siapa tu? Kita ada Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Abdul Rahman bin Daud. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali? Betul, tak akhir, Sean. Okey. Siapa je cikgu? Ini Erina. Erina. Ya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Irina binti Zaidi. Okey, terima kasih. Okey, adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau dah sedia. Kalau anggur, okey. Itu dia. Okey, cikgu, saya nak tanya cikgu, berkenaan dengan topik kita, apa sebenarnya kita akan teroka pada hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya Sean, untuk pengetahuan Sean dan untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan yang pertama sekali, bagaimana tenaga elektrik itu diagihkan dan dihantar ke kawasan-kawasan tertentu. Okey, yang kedua, seterusnya kita akan berbincang berkenaan dengan
bagaimana untuk mengira bil elektrik di rumah kita. Itu penting. Itu seronok tu, itu seronok. Okey. Ya. Dan seterusnya yang untuk sesi terakhir, saya akan terangkan berkenaan dengan bagaimana cara kita untuk menjimatkan bil elektrik. Itu yang Sean nak tahu tu, saya rasa. Nak tahu juga, Ego. Betul. Nak tahu juga. Tapi kita akan bincang berkenaan dengan pengagihan, tapi penghasilan tenaga elektrik itu macam mana, Ego? Soalan yang bagus, Sean. Soalan yang bagus. Okey. Baiklah, semua sebenarnya tenaga elektrik ini dihasilkan daripada stesen janakuasa. Ya. Stesen janakuasa. Jadi merujuk kepada gambar rajah ni sebenarnya, Sean, ya. Okey, saya terangkan sedikitlah, ya. Jadi ada beberapa jenis stesen janakuasa yang mana stesen janakuasa ni berfungsi untuk menghasilkan elektrik. Sama ada menghasilkan elektrik untuk pejabat, untuk kawasan rumah kita, untuk kawasan sekolah dan sebagainya. Jadi, yang pertama sekali, stesen janakuasa yang ada adalah stesen janakuasa solar. Yang mana stesen janakuasa solar ni adalah menggunakan tenaga daripada cahaya matahari untuk menghasilkan elektrik. Yang kedua, kita ada angin. Yang mana bila sebut berkenaan dengan angin, jadi secara automatiknya dalam kepala kita mestilah elektrik itu dihasilkan daripada sumber angin. Bagus. Yang seterusnya adalah hidroelektrik. Hidroelektrik adalah penghasilan tenaga elektrik daripada sumber air. Dan seterusnya adalah stesen janakuasa yang melibatkan bahan radioaktif, iaitu bahan nuklear. Yang mana bahan radioaktif itu boleh digunakan sebenarnya, Sean, boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya adalah penjana daripada sumber gas asli, arang batu dan juga diesel. Yang mana ketiga-tiga ini boleh menghasilkan tenaga elektrik. Dan sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi topik kita pada ini, apa kata kita berehat seketika, Cikgu? Boleh, dan kita kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, empangan hidroelektrik Bakun di Sarawak yang mula beroperasi pada tahun 2014 adalah empangan hidroelektrik kedua terbesar di Asia dan mampu menjana 2,400 megawatt tenaga elektrik. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aizuddin. Betul. Cikgu, kita hari ini ada topik yang sangat menarik. Saya nak tahu, Cikgu, apa yang kita akan teroka pada hari ini? Jom kita teruskan. Baiklah, Sean. Untuk sesi kali ini, saya akan menerangkan bagaimana elektrik itu diagihkan. Tadi kita dah belajar macam mana elektrik itu dihasilkan. Ya, betul. Sekarang kita akan belajar bagaimana elektrik itu diagihkan. Baik. Di hadapan kita ni, Sean, sebenarnya saya ada sediakan satu model. Tapi model ni berskala kecil je lah. Model ini adalah berkaitan dengan bagaimana elektrik itu dihantar kepada pengguna-pengguna. Contoh macam mana elektrik itu dihantar ke pejabat, dihantar ke rumah dan dihantar ke kawasan-kawasan lain, kedai dan sebagainya. Baiklah. Kita mulakan daripada sini, Sean, ya. Daripada sini tadi saya ada menerangkan berkenaan dengan stesen janakuasa. Betul. Jadi saya analogikan ini sebagai stesen janakuasa. Stesen janakuasa, apa dia tadi, Sean? Stesen janakuasa menghasilkan tenaga elektrik. Bagus. Bergantung kepada cara penghasilan. Betul. Jadi tenaga elektrik sebenarnya dihasilkan oleh stesen janakuasa, kemudian elektrik tersebut akan dihantar ke kawasan perumahan. Tapi sebelum itu, elektrik itu perlu melalui satu tempat yang kita panggil sebagai transformer injak naik. Transformer injak naik? Transformer macam cerita transformer tu, Ego? Dia lebih kurang tapi lain sikit. Lain sikit. Macam tapi bukan. Macam tapi bukan. Jadi sebenarnya transformer ni adalah dia akan meninggikan voltan elektrik tersebut.
Jadi Sean, boleh saya nak tanya soalan kepada para pelajar kita? Oh, boleh. Silakan cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Ya, saya rasa saya nak tanya Ain. Mana Ain? Okey, Ain. Baiklah Ain, bolehkah terangkan kepada cikgu kenapa elektrik ini perlu melalui transformer injak naik? Kabel yang panjang dia akan menyebabkan rintangan jadi tinggi, cikgu. Jadi voltan arus ulang-alik akan dinaikkan untuk mengatasi rintangan yang tinggi apabila memasuki rangkaian grid nasional bagi penghantaran elektrik dalam jarak yang jauh, cikgu. Bagus. Jadi Sean, Betul ke cikgu jawapan? ya, betul. Sangat tepat. Ya, bagus. Okey. Okey, cikgu. Betul ya, seperti Ain sebut sebentar tadi. Ya. Okey, elektrik ini perlu melalui transformer injak naik dahulu Ya. untuk meninggikan voltan. Okey. Disebabkan penghantaran ni jauh, Sean. Ya, betul. Ya, Ya. dihasilkan di kawasan lain dan akan dihantar ke kawasan lain. Ya. Jadi dia perlukan voltan yang tinggi untuk mengatasi rintangan dia. Okey. Seumpama macam kita lalu di sebatang sungai, Ya. yang mana sungai itu panjang. Kemudian ada batu-batu yang banyak. Kan. Lepas tu arus. Ya, arus pun sungai ada, tu. batu tu sebagai rintangan. Jadi Ya. semakin panjang laluan dia, semakin tinggi rintangan. Jadi konsep tu kita boleh aplikasikan dalam tajuk elektrik inilah. Okey, baik. cikgu. Okey, Ya, baik. ya. Seterusnya, apabila melalui transformer injak naik, dia Ya. akan melalui satu rangkaian panjang tadi Ya. yang kita kenali sebagai rangkaian grid nasional. Jadi rangkaian grid nasional ni sebenarnya adalah jalinan kabel-kabel Ya. dan juga pylon-pylon, iaitu tiang-tiang elektrik yang tinggi yang kita tengok dekat lebuh raya. Oh, yang besar-besar ya, tu, yang besar-besar. yang macam ni, Betul. yang itu. Betul. Okey. Jadi itu kita panggil rangkaian grid nasional. Okey, jadi selalu nampak tapi tak tahu namanya. ya, betul. Jadi nama dia pylon. Ya. Jadi dia dibawa oleh kita panggil rangkaian grid nasional. Ya. Okey. Jadi rangkaian grid nasional ni dia akan menghantar elektrik tersebut Ya. ke kawasan-kawasan yang dikendaki lah. Oh, okey, begitu. Okey, kemudian apabila sampai di kawasan yang dikendaki, okey, arus ini akan melalui satu lagi kawasan dinamakan transformer injak turun. Oh, tadi injak naik. Betul. Sekarang injak turun. Ya. Oh. Okey, Sean. Tapi kenapa pula nak turun, cikgu? Bagus soalan tu. Okey. Ya. Baiklah, Sean. Tadi kita berbincang pasal transformer injak naik. Ya. Injak naik disebabkan rintangan yang tinggi, jadi kita terpaksa tinggikan voltan. Ya. Sean, saya nak tanya Sean, kalau voltan terlampau tinggi, adakah itu bahaya? Oh, rasanya bahayalah, cikgu. Betul. Ya, betul. Ah. Sebab itulah, okey Sean, kita perlu rendahkan voltan menggunakan transformer injak turun. Oh, disebabkan okey. arus elektrik ini terlalu tinggi voltannya, jadi kita terpaksa rendahkan semula. Okey, sebab dah sampai dah dia Ya, punya dah sampai ke kawasan-kawasannya. ke lokasinya. Ya, ke lokasinya. Okey? Ya. Ya, betul. Kemudian transformer injak turun, dia akan melalui satu kawasan yang kita panggil pencawang masuk. Pencawang masuk. Okey. Sebagai contoh macam ni ya. Okey, apabila elektrik itu dihasilkan di kawasan hidroelektrik, contoh, okey, dia akan dibawa oleh rangkaian grid nasional. Okey, rangkaian grid nasional akan masuk ke transformer injak turun. Okey. Selepas injak turun dia akan masuk pencawang utama. Di pencawang utama tu ada banyak Swiss. Oh. Ada banyak Swiss yang kita kenali sebagai lapangan Swiss. Okey. Jadi kemudian lapangan Swiss tu dia akan membahagi-bahagikan elektrik tu ke kawasan-kawasan tertentu. Itulah fungsinya, cikgu. Ya, betul. Okey, so daripada sana dia akan pergi ke mana, cikgu? Okey. Daripada lapangan Swiss tu, contoh ya Sean ya. Okey, daripada lapangan Swiss tu sebenarnya kita boleh kawal. Kita boleh kawal elektrik itu mengalir ke mana. Okey, sebagai contohlah apabila dia masuk ke satu bandar, elektrik itu akan dialih ke kawasan A, ke kawasan B, kawasan C. Jadi melalui Swiss itu kita boleh kawal. Contoh ada kerosakan berlaku di kawasan A. Jadi kita boleh tutup Swiss kawasan A tanpa melibatkan kawasan B dan kawasan C. Oh, bolehlah macam tu. Ya. Jadi apabila
berlakunya kerosakan, maka kawasan lain tak terjejas, hanya kawasan tertentu saja bila kita tutup suis tersebut. Okey. Kadang-kadang pun ada dekat Betul. rumah saya, Ego. Kadang-kadang kawasan saya pula tak ada elektrik. Betul. Kawasan lain pula ada macam tu lah, Ego. Betul. Ya, betul. Faham. Okey. Jadi Apa lagi cikgu nak okey, sentuh? sebenarnya apabila tiba di lapangan suis, Ya. elektrik itu barulah dialirkan ke kawasan-kawasan perumahan, kawasan sekolah dan kawasan sebagainya. Jadi begitulah secara ringkasnya analogi yang ada di hadapan ini. Bagaimana bermula tadi elektrik itu dihasilkan dan kemudian elektrik itu dihantar dan kemudian elektrik itu diagihkan kepada beberapa kawasan. Okey, Sean pernah tak mengembara ke luar negara? Lagi sekali, Ego? Sean pernah tak pergi ke luar negara? Pernah, Ego. Okey. Kalau Sean perasan, sebenarnya kalau Sean pergi kat luar negara tu, dia punya soket ataupun bahagian plug elektrik tu agak berbeza berbanding di Malaysia. Ya. Macam contoh saya pergi dekat negara Eropah. Betul. Mereka kalau tak siap saya menggunakan macam pin 2 je. Betul. Dan dia punya switch pun tak ada buka tak ada pasang tutup, Ego. Ya. Dia hanya cucuk masuk je, Ego. Betul. Ui, tak biasalah. Tak biasa kan? Sean tahu kenapa macam tu? Tak pastilah, Cikgu. Okey, sebenarnya tak apa. Saya akan cerita pada Sean. Okey, sebenarnya kenapa plug elektrik di luar negara agak berbeza berbanding plug elektrik di rumah kita lah, di Malaysia ini. Okey. Kalau Sean perasan, sebenarnya voltan elektrik yang dihantar ke kawasan perumahan kita adalah sebanyak 240 volt. Okey, 240 voltan. Tetapi ada sesetengah negara yang tidak menggunakan 240 voltan tau. Lagi banyak ke lagi sikit, Ego? Okey. Kalau banyak itu kilang. Okey. Okey, tak apa. Kalau sikit, selalunya kawasan-kawasan perumahan ni lebih rendah ataupun sama dengan 240 volt. Okey, sebagai contoh di Amerika Syarikat. Okey, di Amerika Syarikat, voltan yang dialihkan ke kawasan perumahan-perumahan tu sebenarnya adalah sebanyak 110 volt. Sikit je. Ya, sikit je. Tapi kita guna 240. Tapi di Malaysia, okey, di Malaysia sistem yang kita gunakan adalah 240 volt. Tapi dasar negara tersebut menggunakan hanya 110 volt saja. Sebab itulah, okey, plug-plug itu berbeza. Sebagaimana Sean boleh tengok kat hadapan ni. Yang ni. Okey, di hadapan ni saya ada beberapa adapter. Okey, ini dia. Ini untuk negara mana, Ego? Okey. Ini untuk negara US lah. Negara jadi Sean, kalau Sean macam teringin pergi ke luar negara atau sesiapa saja ingin pergi ke luar negara, so boleh sediakan adapter siap-siap kalau supaya tidak nak charge telefon, laptop, betul, nak apa-apa alatan kita pun tak boleh pula. Betul, tak boleh. Jadi kita kena sediakan awal-awal kerana kita sudah ada pengetahuan bahawa elektrik yang dialihkan ke kawasan-kawasan negara tertentu adalah agak berbeza berbanding dengan kawasan negara kita. Okey. So, dia ni negara Amerika Syarikat. Saya rasa dengan Australia jugalah kan? Betul. Yang ini pula, macam tadilah saya sebut. Betul. Untuk negara Eropah. Okey. Okey, Ego. Ada apa cikgu nak tambah, Ego? Okey. Plug yang ni pula, okey, kebanyakannya digunakan di negara Malaysia, negara Singapura, dan negara-negara Hong Kong dan sebagainya lah. Jadi better kalau nak pergi ke luar negara, sediakan siap-siap. Tapi Sean sebenarnya saya nak ceritakan, Sean jangan risau sebenarnya. Salah satu cara kalau tertinggal adapter, kita panggil adapter, kalau tertinggal adapter macam mana kita nak buat ni? Okey, Sean sebenarnya dekat peralatan elektrik sebenarnya dia dah siap label. Okey, peralatan elektrik tu boleh check sama ada dekat charger okey ataupun peralatan elektrik tersebut dia ada dituliskan situ 110 hingga 240 volt. Okey. Jadi apabila peralatan elektrik itu berlabel 110 hingga 240 volt, so alat elektrik itu selamat untuk digunakan sama ada dalam negara ataupun di luar negara. So maknanya ada alatan contohnya yang boleh digunakan di Malaysia tapi negara lain tak boleh. Betul. Tapi yalah, teknologi semakin moden. Jadi kebanyakan peralatan elektrik ini sudah diadaptasikan dengan keadaan sebegini. Jadi mudahlah kita untuk pergi ke luar negara. Okey, baik, cikgu.
Okey, sebelum kita meneroka ataupun teruskan penerokan kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, burung tidak akan terkena renjatan elektrik apabila kedua-dua kakinya berada di atas wayar elektrik. Namun, renjatan berlaku sekiranya bahagian kepala, sayap atau salah satu kakinya menyentuh bumi. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM. Okey, sebelum kita rehat tadi, cikgu dah terangkan berkenaan dengan penghantaran dan juga pengagihan tenaga elektrik. Tapi cikgu, saya tunggu lagi bila cikgu nak terangkan kepada saya berkenaan dengan bil elektrik saya. Macam mana cikgu? Boleh Sean, tak ada masalah. Boleh, ya? Okey. Boleh. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada bagaimana cara untuk mengira bil elektrik, saya nak tanya para pelajar kita lah. Okey. Boleh. Okey. Ya. Baik, saya nak tanya siapa? Saya nak tanya Rahman. Okey. Mana Rahman? Okey, Rahman. Boleh tak Rahman beritahu berapakah bacaan bil elektrik di rumah Rahman pada bulan ni? Cikgu, bil elektrik saya bulan ni sebanyak 215, cikgu. Hah? 215 lagi mahal daripada saya punya. 215, betul. Okey, boleh kita dengar pelajar kedua pula? Boleh. Okey, saya nak pilih siapa? Okey, saya nak pilih Damia. Mana Damia? Mana? Okey, Damia. Damia, cuba ceritakan berapa bil elektrik rumah kamu pada bulan ni? Bil elektrik saya pada bulan ni RM56 je. RM56. RM56? RM56. Saya kena belajar ni. Macam mana pula murah sangat? Kan? Okey, kita dengar Rahman punya pendapat. Okey, Rahman. Rahman, bolehkah kamu terangkan kenapa kamu rasa bil elektrik rumah kamu mungkin agak tinggi sedikit penggunaannya pada bulan ni? Boleh, cikgu. Saya rasa bil elektrik saya tinggi sebab saya banyak guna aircon lah, cikgu. Saya pasang bermula pada tengah hari, kadang-kadang sampai malam saya tak tidur. Lepas tu bila saya keluar rumah pun saya tak nak tutup sebab panas sangat. Nampak dia tak nak tutup sebab panas. Yeah. Sebab tu bil elektrik rumah dia tinggi. Mahal tu 250. Okey. Sean, kita tanya Damia pula. Okey. Damia, bagaimana kamu rasa kenapa bil elektrik rumah kamu mungkin agak rendah sikit berbanding Rahman? Cuba cerita apa rahsianya? Rumah saya pun ada aircon juga. Tapi saya pasang kalau saya rasa panas je. Kalau sejuk macam tu, saya tak buka aircon. Okey. Faham. Okey. So, jadi sebenarnya Sean, tadi kita dah dengar, sebenarnya sedikit sebanyak kita dah tahu tips sebenarnya bagaimana cara menjimatkan elektrik. Okey. Boleh kita pergi kepada langkah-langkah pengiraan bil elektrik? Jom, saya nak tahu macam mana nak kira ni. Okey. Sebenarnya Sean, ada beberapa langkah yang saya kira tidaklah terlalu sukar untuk bagaimana kita mengira bil elektrik. Okey. Jadi pertama sekali kita perlu tahu bacaan meter di rumah kita. Okey. Tapi bacaan meter tu sebenarnya sudah ada dalam bil elektrik. Okey. Jadi sebagai contoh, Sean ada bil elektrik Sean tadi. Ya, cikgu, saya bawakan. Okey. Itu dia. Ini yang lagi mahal lah. Yang ni je, Sean. 120 berapa ni? 126. Okey. Tapi secara basicnya Sean, okey, saya nak menerangkan bagaimana cara kita membaca bil elektrik ataupun mengira bil elektrik ini. Baik, yang pertama, Sean perlu tengok bacaan meter terdahulu. Okey, yang tulis bulan sebelum ni. Bulan sebelum ni. Jumpa Sean. Okey, dia berada di kawasan bawah. Cikgu tahulah, saya tak tengok bil selalu. Dia di kawasan bawah tu sebenarnya ada biasalah kan, selalunya kita dapat bil, kita tengok nampak, harga dia. Nampak dia kat bawah tu. Okey, so di kawasan bawah tu, okey, sebenarnya ada tertera bacaan meter terdahulu dan bacaan meter terkini. Baik. Untuk memudahkan kerja, okey, saya telah menulis siap-siap bacaan meter terdahulu sebagai contoh. Bacaan meter terdahulu adalah sebanyak 5,300. Kemudian bacaan meter terkini
anda kata 5,617. Jadi Sean, boleh tak beritahu kepada saya berapa perbezaan bacaan meter yang terdahulu dan terkini? Berapa beza? Okey, saya buat kiraan kepada saya. Boleh. Sean bijak ni. 5617 tolak 5300 sama dengan 317. Betul. Baik. 317. Okey, Sean. Jadi, kita telah dapat perbezaan dia sebanyak 317 kilowatt per hour. Maksudnya dalam 1 jam, Sean telah menggunakan sebanyak 317 kilowatt tenaga. Wow. Tapi itu kira banyak ke? Okey. Kalau nak kira banyak ke sikit, sebenarnya bergantung kepada sesuatu kawasan dan kegunaan lah. Kalau contoh macam saya cerita tadi, kalau mungkin rumah, mungkin bil ni mungkin agak tinggi sedikit. Tapi kalau di pejabat, dia memerlukan elektrik yang lebih tinggi. Jadi bergantung kepada tempat dan keadaan sesuatu kawasan itulah. Okey, Sean. Cikgu, sebab ini saya dah jumpa dah, Ego. Betul. Saya boleh tunjukkanlah. Okey, saya tutup saya punya alamat. Okey, kalau anda nampak di bawah sini, anda pergi terus ke bawah sini, anda nampak ni cat semasa dahulu, semasa kegunaan. Sama juga macam cikgu dah isikan kat sini, kan, Ego? Betul. Okey. Dekat sini ya. Sean nampak. Okey, Sean. Boleh kita pergi ke seterusnya? Boleh, cikgu. Silakan. Boleh. Okey. Baik, seterusnya, langkah yang kedua, setelah kita mengira perbezaan bacaan meter sebentar tadi, kita isi yang bahagian bawah ni pula. Okey. Okey. Baik, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan apa yang kita ada kat sini. Boleh. Okey. Jadi, sebenarnya, tarif elektrik dekat kawasan Malaysia ini dikira macam ni, Sean. Untuk 200 kilowatt yang pertama, harga dia adalah 21.8 sen. Bukan ringgit. 21.8 sen untuk 200 kilowatt yang pertama. Okey, baik. Okey. Baik, yang bawah ni adalah untuk 100 kilowatt yang seterusnya, bayaran yang dikenakan adalah sebanyak 33.4 sen. Okey. Okey, dan 300 kilowatt seterusnya, bayaran dia adalah 51.6 sen. Jadi macam mana kita nak kira ni? Okey, yang pertama Sean, untuk penggunaan kat sini, untuk penggunaan kat sini, tadi Sean ada guna 317, betul? Ya, betul. So, di sini untuk 200 yang pertama, so Sean tulis 200 yang pertama di sini. Baik. Okey. Kemudian untuk yang bahagian bawah ni, tadi dah guna 200. Sekarang balance atau baki ada tinggal berapa? Ada 117. Betul, 117. Bijak, Sean, bijak. Terima kasih. 117. Jadi, tapi di bahagian ruangan kedua ni hanya 100 yang seterusnya. So, kita tulis 100. Okey, baik. Okey. Jadi, baki ada berapa, Sean? 17, cikgu. 17, pandai. 17. So yang bakinya letak dekat sana. Ya, 17. Okey. Okey, ruangan yang sini sudah siap untuk penggunaan. Yang seterusnya, kita nak kira berapa yang perlu kita bayar. Ini yang menarik ni, berapa yang perlu kita bayar ni. Jadi pengiraan yang mudah, saya terangkan. Okey, di sini 200. Jadi Sean hanya tulis 200 saja. Minta maaf, 200 saja. Kita darabkan dengan harga. Jadi darabkan dengan berapa harga dia? 21.8 sen. Sen. Okey, jadi 21.8. Okey. Sean. Saya tahu Sean pandai matematik. Jadi Sean cuba congak berapa rasa? RM43.60. RM43.60. 60 sen. Okey, pandai. Hari ni pandai. RM43.60. Tulis di ruangan ini RM43.60. Okey. Baik, kita pergi yang bahagian kedua pula. Okey, boleh ikut. Okey. Di sini 100, kita darabkan dengan harga. Okey. So, 100. Kita darab berapa, Sean? Nampak kat sana 33.4 sen. Okey. 33.4 sen. Okey. Jadi, Sean, lagi sekali, Sean. Guna kuasa minda, Sean. RM33.40. RM33.40. Sebenarnya boleh buat macam ni lah sebab darab 100. Betul, senang saja. Ya. Boleh ke? Okey. Last kali, Sean. Yang terakhir. Okey, Sean. So, penggunaan Sean berapa? 17. 17. Jadi, tulis ini 17.
Okey, didarabkan dengan berapa Sean harganya? 51.6 sen. Sen. Jangan lupa sen. Ya. Okey. So 51.6 sen. Ya. Okey, jadi Sean, kali ni saya pula nak fikir Sean. Okey, boleh. Okey, saya kira. Saya dapat RM8.77. Betul, cikgu. Oh, pandai. Okey. Saya pun terkira dalam kepala tadi. Okey, ya. so kita akan dapat RM8.77. Ya. Okey, jadi langkah yang seterusnya kita dah dapat harga semua ni. Ya. Kemudian kita kira saja jumlah. Ya. Jumlah mesti kita tambah. Jadi kita tambah yang ini, Ya. tambah yang ini, Ya. tambah yang ini. Ya. Okey Sean, berapa jumlahnya Sean? RM43.60 Ya. ditambahkan dengan RM33.40. Okey. Ditambahkan pula dengan RM8.77. RM85.77. Bagus. Jadi kita akan dapat RM80. RM5. Allah. Oh, saya pegang itu. Okey. Okey. RM85.77. 77 sen. Okey. Jadi Sean, secara kesimpulannya, bil elektrik kalau Sean menggunakan sebanyak 317 kilowatt, Ya. Sean perlu bayar sebanyak 85.77 sen. Sen. Ya. Bukan sen. RM85.77 Ya, sen. betul. Ya. Okey. Ya. So, macam inilah cara macam mana kita nak mengira bil elektrik di kawasan perumahan kita, ataupun boleh juga kita kira kalau kita ada di pejabat, di mana-mana saja. Prinsip pengiraannya adalah sama saja. Okey. So saya nak tanya Igu, yang ni untuk yang 300 kilowatt jam yang seterusnya, maknanya yang ni lepas 200 lepas 100 dia punya hadnya. Ya, dia hadnya. Yang lepas ni pun ada ada lebih lah lepas Ya, ni. had yang ketiga adalah sebanyak 300. So 300 yang seterusnya harga dia 51.6 sen. Dan saya perasan cikgu lebih banyak lebih banyak tenaga elektrik yang digunakan, betul, lagi mahal dia punya punya charge-nya ataupun dia pembayaran dia. Ya, betul. Macam 200 kilowatt jam tu 21.8, lepas tu dia akan naik lagi, maknanya lebih banyak kita guna lagi mahal lah. Tapi sebenarnya Sean, sebenarnya harga-harga elektrik ini sebenarnya dia bergantung kepada takrif yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluar elektrik tersebut. Okey, kalau takrif itu kita kata bilangan harganya tinggi, maka dia akan iklankan mungkin akan takrif elektrik untuk tahun ini akan lebih tinggi sedikit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jangan risau, mungkin dia akan bagi tahu kita taklah terlampau terkejut sangat tentang bil elektrik itu. Okey, mungkin kita boleh tanya murid-murid kita yang ada dalam talian sama ada mereka ada apa-apa soalan untuk tanya cikgu ke tak? Okey. So, ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh tak saya nak minta pelajar-pelajar yang di sekolah untuk kira pula berapa bil elektrik mereka? Okey, so cara pengiraannya sama cara macam pengiraan ni. yang sama. Okey. Jadi saya mungkin kita bagi masa sebanyak 1 minit untuk mereka melakukan pengiraan. Tak apa juga, kita beri lebih daripada seminit. Beri lebih daripada seminit. Berehat seketika. Okey. Bagi mereka masa untuk mengira dan kita akan kembali semula ke Teroka di TV KPM. Boleh. Tahukah anda, belon elektrik mampu menjana kejutan elektrik yang kuat sebagai sistem pertahanan diri. Kembali semula menonton Teroka di TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, cikgu dah tunjukkan bagaimana untuk mengira bil elektrik kita kan cikgu? Betul. Okey, sekarang cikgu pun telah tanya sebelum berehat tadi, cikgu ada tanya untuk murid kita yang ada dalam talian. Dikira. Ya, untuk mengira. Mungkin cikgu boleh pilih seorang pelajar untuk menunjukkan pengiraan mereka. Okey, saya nak minta Firial. Boleh Firial? Tunjukkan langkah-langkah pengiraan kamu. Okey, bagus.
Maknanya dia faham lah Sean Nampaklah yang dari sana. Nampaklah Langkah-langkahnya pun sama. Yang baca meter terdahulu, terkini, perbezaan daripada sana kita pecahkan kepada takwilnya. Betul. Dan daripada sana kita buat pengiraan. Betul. Bagus, Filial. Cabar anda. Pelumakan untuk anda. Boleh jadi cikgu lah lepas ni. Boleh ke? Okey. Tapi saya rasa kerja yang tak senang Ego memang susah kan? Okay, tapi memanglah. Kasih Ego. Okey, tak apa. Silakan Ego. Teruskan kita. Baik, untuk seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kecekapan tenaga. Okey, baik. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa yang Sean faham berkenaan dengan kecekapan tenaga? Apa yang terbayang dalam fikiran Sean lah berkenaan dengan kecekapan tenaga? Tenaga tu sangat cekap. Terima kasih, Ego. Terima kasih. Okey, jawapan betul, Ego? Tak ada, bukan? Okey, tak apa, Sean. Bukan? Okay. Alamak, malu pula. Tak apa. Sebab itu, kita tengok sulak teroka untuk sama-sama kita belajar. Terbaiklah, Ego. Baik. Okey. Baik, sebenarnya kecekapan tenaga ni adalah berapa peratus tenaga output yang digunakan untuk menghasilkan tenaga yang berfaedah. Okey. Okey. Sebagai contoh, saya buat satu analogi macam ni lah, Sean. Ya, cikgu. Okey. Di hadapan kita ni ada 2 buah cerik. Oh, yang ni? Ya, di hadapan kita ada 2 buah cerik. Ya. Okey, di mana apabila kita sebut cerik yang lebih cekap, ini bermaksud cerik tersebut menggunakan tenaga elektrik yang paling minima. Okey. Jadi bila tenaga elektrik yang paling minima, bermakna elektrik itu minta maaf, cerik elektrik tersebut kita panggil cekap. Okey. Cekap tenaga. Okey. Bila barang-barang yang cekap tenaga ini digunakan, maka secara tak langsung bil elektrik kita boleh turun. Oh, so dapat jimat tenaga lah, Ego. Betul. Okey, so kalau saya nak fahamkan, Ego, contoh dua-dua cerik ni digunakan untuk mendidih air. Betul. Contohlah, mungkin yang kalau ini lagi cekap, dia menggunakan tenaga elektrik yang lebih rendah berbanding dengan ni. Oleh itu, ini lagi cekap. Betul. Okey. Secara mudahlah, mudahnya sebenarnya Suruhanjaya Tenaga Malaysia telah mengeluarkan satu label cekap tenaga. Oh, ya ke? Label cekap tenaga. Okey, sebagaimana Sean boleh lihat dekat nampak dekat sini. Okey. Okey, tak perasan. Label cekap tenaga tu. Okey, kalau Sean boleh lihat di situ. Okey, label cekap tenaga ni dia ada bintang-bintang. Okey, yang kita panggil star rating. Okey. Semakin tinggi nilai bintang itu, semakin cekap penggunaan tenaganya. Itulah maksud bintang-bintang. Betul. Jadi tak perlu gusar, tak perlu risau nak fikir-fikir berapa penggunaan, tak perlu melakukan kira-kira. Apabila pergi ke kedai, tengok berapa label kecekapan tenaga, berapa bintang. Okey, macam ni sebenarnya yang ni 3 bintang, yang ni 4 bintang. Maknanya yang ini lagi cekap berbanding dengan yang ini. Betul, Sean, betul. Sangat tepat. Okey, ingat yang ni dia star rating untuk mungkin orang beli dia bagi rating, ni 4 star. Bukanlah, yang ni untuk penggunaan tenaga. Bukan. Sebenarnya Suruhanjaya Tenaga ni telah melalui beberapa pakar-pakar penilai tenaga. Bukan letak saja-saja. Ada orang yang memang dah pakar dalam bidang pengiraan tenaga elektrik dan disahkan penggunaan tenaga elektrik beserta bintang-bintang. Okey, baik. Okey. So selain daripada itu, Cikgu, saya nampak di belakang ni mungkin yang mereka yang lain tak nampak, ada nampaklah yang ini. Apa kegunaan mentor-mentor ni, Cikgu? Tak apa, saya alihkan yang ni. Boleh. Okay, saya alihkan dulu. Okey. Ni, Cikgu. Boleh. Ni apa? Kita alihkan. AB. Okey. Simbol-simbol dia. Ya. Okey, John. Murid-murid di rumah juga, okey, boleh menyaksikan di sini. Sebenarnya saya ada sediakan orang kata eksperimen ringkas lah. Bagaimana kita melihat secara mata kasarnya kecekapan tenaga elektrik bagi sesuatu mentol. Okey, Sean. So, adakah Sean bersedia? Sedia, Ego. Sedia. Okey, pertama sekali, Sean, boleh tolong saya pasangkan Swiss boleh, Ego. Di bawah. Okey. Kedua-dua, Ego? Kedua-duanya sekali. Okey, sekali. 1, 2, 3. Boleh. Alamak. Sean, nampak dia menyala kan, Sean, kan? Nampak silau. Agak terang, Sean, ya? Ya. Okey, jadi Sean, sebenarnya macam mana dengan menyalakan lampu ni kita nak menilai dia punya kecekapan tenaga dia? Ego. Baik, secara ringkasnya, tapi jangan lakukan ni di rumah, ya. Okey, jangan lakukan di rumah kerana barang-barang elektrik. Baik, cara dia senang, Sean. Okey, Sean sentuh mentol mana yang lagi panas. Mentol mana yang lagi panas? Mentol dia. Mentol dia. Boleh sentuh, Ego? Boleh. Tak apa. Bukan. Tak ada. Okey, boleh. Sikit je.
Okey. Okey, cuba Sean rasa yang ni. Okey. Okey. Okey, boleh? Okey. Boleh cuba? Okey. Okey. Cikgu. Sean, sudah dapat hasilnya? Dapat. Okey, Sean. So, berdasarkan pengalaman Sean sendiri, Ya. mentol yang mana satu kita katakan lagi panas? Yang ini, Cikgu. Okey, yang sebelah sini lagi panas. Ya, betul. Okey, Sean. Secara langsungnya, kita boleh katakan bahawa mentol yang panas itu sebenarnya dia kurang cekap. Oh, Boleh saya padamkan? boleh, Cikgu. Boleh. Saya buat, Okey, Cikgu. boleh. Okey. Sebab tak nampak silap. Ya, betul. Okey. Jadi Sean, sebenarnya secara ringkasnya kita boleh katakan bahawa mentol yang lebih panas sebenarnya dia adalah kurang cekap. Kenapa, Cikgu? Kurang cekap kerana apa? Kerana sebenarnya mentol fungsi dia untuk mengeluarkan tenaga cahaya. Betul. Tapi sebenarnya banyak tenaga yang dikeluarkan dalam bentuk tenaga haba. Jadi sebenarnya fungsi sebenar mentol untuk menghasilkan cahaya. Tetapi dalam kes ini tenaga haba dibazirkan. Tapi cahayanya tak banyak digunakan. Jadi kita boleh katakan bahawa mentol ini sebenarnya agak kurang cekap berbanding dengan mentol ini rasa sejuk sikit. Ya, betul. Sini jadi macam tak panas langsung, Cikgu. tak panas langsung. Kalau bandingkan dengan yang ini. Yang inilah. Betul. Okey. Jadi maknanya yang ini adalah kurang cekap. Yang ini adalah lebih cekap. Begitulah kesimpulannya macam mana kita nak mengetahui suatu barangan elektrik itu cekap ataupun kurang cekap. Tapi ingat jangan cuba di rumah. Pastikan ada pengawasan orang dewasa dan pihak-pihak yang berwajib. Yalah, lagi bagus kan sebab kita kena sentiasa utamakan keselamatan. Ya, eksperimen ni sebenarnya macam cikgu pakar. Cikgu boleh bantu saya. Kalau saya sentuh tempat lain pula nanti kenalah kejutan elektrik. Balik semua kepada topik kita lah, cikgu. Betul. Daripada permulaan tadi kita ada belajar berkenaan dengan penghantaran dan juga pengagihan. Tapi nak balik semua kepada soalan saya kepada yang mula-mula tadi, Cikgu. Cikgu cakap nak kongsikan tips dengan saya bagaimana untuk kurangkan tenaga elektrik. Bagus. So mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya bagaimana, Cikgu? Okey, so bagaimana kita nak mengurangkan tenaga elektrik? Sebagaimana Sean yang mula-mula tadi, Sean dah pening kepala. Saya tengok bermasalah sangat, Sean. Kata bil elektrik tinggi, betul? Jadi antara salah satu tips bagaimana kita nak menjimatkan tenaga elektrik sebenarnya apabila kita membasuh baju. Macam mana membasuh baju boleh mengurangkan bil elektrik? Basuh baju, pastikan kita kumpul baju banyak-banyak dulu. Baru kita basuh. Ingat jawapannya tak basuh baju. Tak basuh baju. Jangan, Sean, jangan. Langsung tak guna elektrik. Jangan. Bukan lah. Itu bahaya. Itu bahaya. Basuh baju, pastikan banyak-banyak dan basuh sekali. Berbanding kita basuh sikit-sikit dan banyak kali, itu menyebabkan elektrik itu makin bertambahlah. Okey. Selain itu juga, pastikan apabila kita memasang penyaman udara, pastikan kita laraskan suhu tu kepada suhu yang sesuai. Tidak terlampau, orang kata tak terlampau sejuk sangat, kerana bila terlampau sejuk sangat dia menyebabkan kompresor dalam enjin tu akan bekerja dengan lebih kuatlah. Oleh itu menggunakan lebih banyak tenaga elektrik. Betul. Kalau saya so maknanya contoh kalau sekarang keadaan suhunya adalah 32 darjah Celsius. Betul. Yang kita setting pula kepada 16 darjah Celsius. So maknanya tenaga elektrik memang digunakan untuk menghasilkan kesejukan tersebut atau pada suhu tersebut. Jadi enjin terpaksa bekerja dengan lebih keras untuk menurunkan suhu dengan cepat. So kalau kita bandingkan itu 16 darjah Celsius. Kalau kita letak mungkin kepada 25 darjah Celsius, sebenarnya dia penggunaan elektrik dia kurang, Ibu? Betul. Okey, macam tu. Sebab saya selalu letak 16 darjah Celsius. Sebab itulah mahal. Betul, sebab itulah bil elektrik rumah Sean mahal. Selain tu, Sean, ada lagi tips mana Sean biasa gosok baju? Biasa. Biasa gosok baju? Biasa. Okey. Sebenarnya tips dia, Sean, kalau kita nak gosok baju, pastikan baju yang kita gosok tu sekali gosok tu banyak-banyak. Yelah. Macam cikgu cakap tadi kan? Ya, betul. Tadi basuh baju, basuh baju pun sekali kita basuh baju, basuh banyak-banyak. Ini kalau kita gosok baju pun sekali gosok tu banyak-banyak. Supaya elektrik dapat dijimatkan. Ataupun kita juga boleh tanya tips daripada murid kita yang ada dalam talian. Macam tadi ada seorang bil elektrik dia hanya 50 lebih ke? 80 lebih, RM56 macam tu.
Mungkin anda juga boleh berikan panduan kepada saya selain daripada aircon ataupun penyaman udara dan juga apa tadi mesin basuh. Mungkin anda juga ada tips nak kongsi bersama ataupun dengan saya. Boleh, siapa? Siapa yang nak cuba? Saya rasa ada orang yang masih belum Cara jawab. macam mana nak menjimatkan bil elektrik? Boleh. Boleh, okey. Kalau saya di rumah, untuk jimatkan elektrik, saya akan tutup switch kipas dan lampu bila keluar dari bilik. Lampu pun saya akan pasang bila perlu je, cikgu. Contoh waktu nak belajar waktu malam. Okey, bagus. Okey, betul. Okey. Rasanya memang tips yang munasabah, yang sahih. Saya pun boleh gunalah. Boleh. Siapa lagi mungkin tips yang lagi satu? Okey, ada lagi yang ingin berkongsi macam mana cara menjimatkan tenaga elektrik? Saya, cikgu. Okey, silakan Erina. Okey, kalau saya lah dekat rumah, saya akan cabut plug bila tak guna laptop atau selepas mengecas handphone. Bagus. Aircon pun saya pasang bila perlu je. Okey, tips yang sangat bagus. Betul. Saya ada lagi satu tips, tapi mungkin tak baik sangatlah. Okey. Saya kalau nak charge apa-apa, saya pergi rumah kawan. Saya pun boleh cubalah macam tu. Okey, boleh. Tapi sepatutnya kalau boleh kita kurangkanlah penggunaan elektrik supaya terutamanya pada masa ini kan kita kena jagalah bajet kita dan juga penggunaan dana kita ya supaya sentiasa taklah kita belanja dengan banyak. Kerana apa? Kerana elektrik ni dia melibatkan tenaga. Betul. Jadi bila kita melibatkan tenaga, dia berkaitan dengan keseimbangan ekosistem alam kita. Betul. Jadi untuk kita memastikan keharmonian global kita, okey, kan kita tengok musim sekarang kadang-kadang iklim tak menentu. Ya, betul. Ini disebabkan penggunaan tenaga yang berlebihan, pencemaran dan sebagainya yang menyebabkan iklim kita terjejas. Jadi perubahan iklim. Jadi salah satu cara bagaimana kita untuk ialah sekurang-kurangnya seimbangkan balik alam kita adalah dengan cara kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, baik cikgu, dan terima kasih lagi sekali cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga terima kasih kepada anda semua yang ada dalam talian. Kita ada Abdul Rahman, Irina, Ferial, Damia, Izwin dan juga Nadira. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer atau gel pembasmi kuman, pakai pelitup muka dan juga jarak di antara satu sama lain mestilah jangan kurang daripada 1 meter. Dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Bye. Betul. Bye. Didik TV KPM